إلى عبر جنة المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله الكرام شؤونهم الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا حول ولا قوة إلا بالله. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif qaddasallahu sirrah. Kedua makna murakkab itu artinya bersusun dengan kalimah yang lain, iaitu tiada yang kaya daripada tiap-tiap barang yang lainnya melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala jua, dan tiada berkendak kepadanya artinya kepada Tuhan yang dinafikan itu oleh tiap-tiap barang yang lain melainkan kepada Allah Ta'ala. Allah. Ini sambungan daripada dulu. Dia kata bahawasanya makna sekalian aqaid, sekalian simpulan akidah itu masuk dalam kalimah la ilaha illallah, dan menyatakan empunya karangan akan makna ketuhanan itu dengan dua makna. Satu, dia panggil mufrad, artinya tiada bersusun dengan kalimah yang lain, yakni maksud dia kaya Tuhan daripada tiap-tiap barang yang lain dan berkendak pada tiap-tiap yang lain kepadanya. Yang kedua, makna murakkab. Makna murakkab iaitu apa? Bersusun dengan kalimah yang lain, iaitu tiada yang kaya dari tiap-tiap barang yang lain melainkan Allah Ta'ala jua, dan tiada berkendak kepadanya artinya kepada Tuhan yang dinafikan itu oleh tiap-tiap yang lain melainkan kepada Ta'ala. Itu mana dua susunan. Walhasil makna dia apa? Tertimpun dalam dua makna. Makna istighna ila an kulli ma siwa wa iftikar kullu ma ada ilaihi. Jadi bila kita sebut dia kalimah la ilaha illallah, dia bagi makna dua makna itu. La ilaha dengan makna tiada Tuhan. Maka apa makna Tuhan? Itu dia bagi dua. Makna Tuhan kita disebut dalam firman Allah Ta'ala, ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah. Itu satu makna. Yang kedua, wallahu huwal ghaniyul hamid. Itu makna yang kedua. Ya ayuhan nas, wahai manusia, antumul fuqara, kamu semua ni fakir kepada Allah Ta'ala. Mana berhajat, bergantung, terikat dengan Allah Ta'ala. Sedangkan Allah Ta'ala wallahu wal ghaniyul hamid. Ghani dengan makna iaitulah kaya. Apa makna kaya di sini? Iaitulah kaya yang sebenar, iaitu bahawasanya dia tidak terikat dengan sesiapa. Ya, dia terlepas, dia tidak tertambat, tidak terikat, tidak dikawal, tidak bersandar kepada sesiapa pun. Bahkan sebaliknya yang lain semua tertambat dengan dia, terikat dengan dia, bersandar dengan dia. Itu maknanya. Jadi tidak ada zat yang mana bersifat dua ni. Iaitulah dia tidak terikat, tidak ditambat dengan sesiapa, satu. Yang kedua, semua benda tertambat, tiada satu benda pun boleh terlepas dari dia. Maka tidak ada zat yang seumpam ini melainkan Allah Ta'ala. Bahawa kita isbat illallah, melainkan Allah. Itu yang pertama. Kemudian dia pergi pada makna yang kedua, itulah menafikan. Bila disebut maknanya tiada bersifat ketuhanan,
melainkan dia saja. Maka yang memberi kesan dalam ijad mengada dan i'dam meniada dan seterusnya adalah yang membuat sebenar ialah Allah Ta'ala. Paling dekat dengan diri kita yang Tuhan sebut, Huwallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Ta'ala yang menjadikan kamu dan perbuatan kamu. Mana fi'li, fa'il yang sebenar huwallah. Maka di situ dia bagi makna kedua, nafi isbat, dia buat la ilaha illallah dengan makna la fa'il illallah. Tiada yang membuat sebenar melainkan dia. Dan bila zat yang sebenar-benarnya, fa'il yang hakiki, maka pergi pada martabat wujudnya, ialah martabat wujud yang hakiki, bukan wujud yang majaz atau bukan wujud yang muqayyad dan bergantung dengan lain. Tak, wujud dia mutlak. Maka wujud yang mutlak tidak ada melainkan dia. Dia pergi ke muncak penafian, la mawujud bihaqqin illallah. Tiada wujud yang sebenar melainkan dia. Adapun wujud yang lain adalah terikat, tertambat, bergantung semuanya dengan dia. Itulah kemuncak nafi wal isbat. Kemudian kata ulama, dan seperti makna ini, la ma'bud bihaqqin mawjud ghairallah illallah. Macam-macam pentafsiran di sini. Dan berkata setengah ulama, kata mana seperti makna tu, iaitulah yakni makna yang murakkab, iaitulah katanya tiada yang kaya. Sampai akhir yang diulas tadi, ada yang kaya dari tiap-tiap barang yang lain. Mana barang yang lain daripada Ta'ala tak ada yang kaya. Apa makna kaya? Lepas. Mana selain daripada Ta'ala tidak ada satu pun benda yang terlepas dari ikatan dengan Allah Ta'ala. Ada kita dengan dia, mati kita pun dengan dia, rezeki kita dengan dia, sakit sihat segala-galanya adalah billah, dengan Allah Ta'ala. Itu satu. Dan yang kedua, tiada berkendak kepadanya, hati kepada Tuhan tadi yang dinafikan tu, oleh tiap-tiap yang barang yang lain melainkan kepada Allah Ta'ala. Maknanya semua berkendak kepada Ta'ala dan semua benda tak terlepas dari Tuhan. Kalau sekiranya Tuhan itu dia tidak berhajat kepada yang lain, tetapi yang lain pun tak berhajat ke dia juga, batal mana ketuhanan. Mana ketuhanan tu batal. Dia mesti semua terikat dengan dia. Di sini baru kita nampak semua fa'il hakikat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab apa? Sebab martabat wujud berbeza. Bila martabat wujud berbeza, wujud atas ialah wujud yang wajib. Apa makna wajib? Kewujudan yang tak diterima ketiadaan. Ma la yatasawwar fil aqli adamuhu. Barangnya akan tak terima ketiadaan. Mana martabat wujud dia adalah asli. Adapun martabat wujud selain Allah adalah arid, dia baru datang. Sebab kita ada surat beranak kan ni. Martabat wujud kita arid, baru datang. Bila tahun datang? Kita tahun 60, ada tahun 40, ada tahun 30, ada tahun 70, semua baru datang. Maknanya asalnya Adam mahad, tak ada semata-mata. Itu semua hakikat selain dari Allah. Maknanya kewujudan dia didahului oleh ketiadaan. Adapun Allah Ta'ala sebaliknya, kewujudan dia tidak didahului oleh ketiadaan. Wujuduhu asliyun. Wujud adalah ialah asli, maka la yahtaj ila mujid. Dia tidak berhajat kepada pencipta, kepada penentu, ya. Dia tunggal, bahkan dia yang mencipta dan menentu, yang mentaksis segala-galanya. Situ martabat itu baru kita jelas nampak. Martabat wujud inilah yang membezakan kedudukan antara qadim dan yang hadis, mana yang baru. Jadi seluruh hawadis dia bergantung, dia muta'alaq, dia bergantung dengan yang qadim. Hadis mana zat yang bersifat dengan hudus. Qadim mana zat yang bersifat dengan kidam. Kan sekeliu kidam, mana qadim, mana kidam sifat. Adapun qadim itu isim.
Qadim mana isim. Apa makna dia? Bila qadim mana zatun muttasif bil qidam. Zat yang bersifat dengan qidam sedia, itulah dipanggil qadim. Ya. Hadis mana zat muttasif bil hudus. Sifat yang bersifat dengan hudus dipanggil hadis. Maka hadis bila jamak ramai semua ni dipanggil hawadis. Sebab Allah Ta'ala mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Allah Ta'ala tidak ada jalan serupa dengan hawadis. Dia zat yang qadim dengan cara ketuhanannya yang maha dahsyat, yang maha hebat. Kita hawadis baru yang bersifat dengan segala kekurangan, berhajat, bergantung, terikat dengan dia pada hakikatnya. Artinya tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benar yang maujud. Yang maujud dengan mana yang wujud. Asalnya kalau maujud allazi wujudah, benda yang diadakan, ya. Allah Ta'ala bukan makna itu. Mana maujud dengan mana wujud yang hakiki. Yang lain daripada melainkan Allah Ta'ala juga. Mana Allah Ta'ala sudah, ya, zat yang sebenar-benar disembah dengan sebenar. Sebab penyembahan mesti daripada bawah ke atas, ya, minal adna ilal a'la, ya, mana yang bawah ke atas baru dia sembah. Kalau terbalik ataupun sama tu tak dipanggil salah. Penyembahan salah bila minal mustawa, sama je. Makhluk sembah makhluk tu tak betul, ya. Apatah lagi makhluk yang menyembah tadi berakal pergi sembah yang tak ada akal, yang kaki empat lembu pergi sembah, tu lagi sesat, lagi salah penyembahan. Dia penyembahan mesti daripada yang bawah ke atas, daripada makhluk kepada Tuhan, baru dipanggil sembahan yang betul. Pengabdian yang sebenar daripada yang bawah ke atas, daripada segala makhluk yang terikat dengan dia, menyembah kepada yang qadim, itu baru sembahan tu betul. Sebab dia kata tak sah, tidak ada yang disembah dengan sebenar. Dengan sebenar, mana yang disebenar apa? Ialah yang bersifat dengan wujud yang hakiki, wujudul mutlak, baru sah penyembahan. Kalau disembah sama-sama kita tarap sama je, ya, makhluk sembah makhluk, ya, disembahnya disembahnya Fir'aun, disembahnya Namrud, itu salah penyembahan. Sebab title di sama, ya, semua asal dia adalah wujud yang majaz atau wujud yang muqayyad. Dia mesti yang muqayyad menyembah yang mutlak, ya, yang majaz menyembah yang hakiki. Itu dia. Yang muqayyad mana yang diikat, semua makhluk menyembah yang mengikat. Siapa yang mengikat? Wallahu ta'ala. Allahu yudabbiru samawati wal ard. Tuhan yang mentadbir langit dan bumi. Dia yang layak disembah. Ini dia pergi sembah ni yang tak layak disembah. Bahkan lebih teruk lagi, yang disembah pula martabat dia lebih rendah daripada yang menyembah. Yang berakal menyembah yang tak berakal, lagi teruk. Itu punca dia apa sebenarnya? Kembali pada hakikat, ya. Al-Hadi dia, Al-Mudil pun dia juga. Yang memberi hidayat dia, yang menyesatkan pun, menutup pintu hidayat dia juga. Itu kepada hakikat. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. May yahdillahu, pada siapa yang Tuhan beri hidayat, tak ada siapa boleh menyesatkan dia. Dan siapa yang Tuhan tutup, tidak ada orang yang beri hidayat. May yahdillahu fala mudhillalah. Siapa yang Tuhan beri hidayat, tak ada siapa boleh sesatkan dia. Wa may yudlil, dan siapa yang Tuhan sesatkan, fala hadiyalah, tak ada siapa boleh bertunjuk. Hatta Rasul pun tak boleh masuk bertunjuk. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. So, engkau tidak boleh memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi ya Muhammad, tapi Allah Ta'ala memberi petunjuk kepada orang yang ia kehendaki. Maka petunjuk sini dia panggil hidayatul muwassilah, hidayah yang menyampaikan kepada beriman. Itu dia panggil hidayatul muwassilah. Itu milik mutlak Allah Ta'ala dan tak ada siapa yang ada yang bersifat sedemikian. Adapun hidayatul tariq, menunjuk jalan, itu Allah Ta'ala beri pada rasul-rasul, pada nabi-nabi, pada para ilmuwan, para ulama, menunjuk jalan dia. Adapun memasuk iman, tak ada siapa boleh. Kalau manusia boleh masuk iman, Masya Allah, Rasul yang paling penyayang, Rasulullah SAW, habis dimasuk, ya. Ini kalau tak boleh masuk. Sedangkan di kalangan orang terdekat pun ada yang berlaku sebaliknya. Itu adalah tunjuk kuasa besar dia. Kalau dia tak bagi, tak ada siapa bagi, walaupun dia anak. Siapa anak? Nabi Nuh alaihissalam. Kalau isteri, Nabi Lut alaihissalam. Ya, kalau bapa saudara,
ya, Nabi Ibrahim dan Hawa sekeliling itu Rasulullah SAW sendiri, keluarga-keluarga dia, Abu Jahal, Abu Lahab semua tu, ya, dekat sekampung. Tapi kalau tuan tak pergi tak dapat. Salmanul Farisi jauh di Iran, tapi di Parsi dia boleh dapat beriman sebab tuan kena dia berjalan dicari Rasulullah SAW. Itu menunjukkan pada hakiki al-hadi huwa Allah. Dan mana inilah yang diamalkan tatkala menyebut la ilaha illallah. Mana kita menafikan tiada ma'bud bihaqqin illallah. Itu peringkat basic. Ya, peringkat basic tu. La ma'bud bihaqqin illallah. Mana la ilaha illallah dengan mana la mustaghnan an kulli ma siwa, satu. Wa muftakiran ilaihi kullu ma adah. Bau isbat illallah. Tiada Tuhan, apa makna Tuhan? Dua makna. Dia terkaya dari yang lain, satu. Sebalik yang lain terikat dengan dia, atau murakab dua. Jadi kita nafikan tiada Tuhan dengan mana tiada ada zat, ya, yang mana dia tidak berhajat kepada sesiapa, satu. Sebalik yang semua terikat dengan dia, tak ada yang macam ni melainkan Allah Ta'ala sendiri. Itu milik khas, ya. Sebab dia kata wa ilahukum ilahum wa, Tuhan kamu ialah Tuhan yang satu tunggal. Sebab kalau dua je batal makna ketuhanan. Kalau dua je batal. Sebab apa? Sebab bila dua je takluk tak umum. Kalau dua Tuhan, satu jadi langit, satu jadi bumi, habis. Yang jadi langit, bumi dia tak buat. Kalau yang jadi bumi pula, langit lepas pada dia. Bila didakwa Tuhan ada benda terlepas, batal makna ketuhanan. Sebab tu tak boleh dua, ya. Lau kana fihima alihatun illallah la fasadat. Allah sebut dalam Quran jelas, lau kana fihima, kalau ada dalam dua langit bumi ni alihatun illallah, satu Tuhan, illallah, illa dengan mana ghairu, bukan illa adatul istisna tak, kan tiada melainkan. Macam mana pula ayat illa dengan mana ghairu, mana lau kana fihima alihatun, kalau ada dalam dua langit bumi ni, langit di bumi, ya alihatun illallah ay ghairullah, kalau ada Tuhan selain Allah, jawab dia la fasadatah, punah jahanam habis Tuhan kata, ya, hancur. Seorang nak jadi, Tuhan tak nak jadi. Seorang gerak, Tuhan tak nak gerak, macam habis. Gerakkan langit, kata jangan. Gerakkan matahari, jangan. Yang ni kata nak, ya, cakap dia habis terus. Tak boleh. Satu, wah, kalau dia muafakat pun tak sah juga. Sama-sama muafakat. Kita jadi langit, okey jadi langit. Kita gerak, okey dulu. Maknanya bila istirak aja, maknanya kuasa penuh tak ada. Bila Tuhan mesti kuasa penuh, itu maksudnya. Kalau tak ada kuasa penuh, batal. Itu kan Tuhan, ya. Yang dikatakan Tuhan kuasa penuh, makna tidak ada sesuatu pun terlepas dari dia. Di sini bahawa kita gunakan dalam zikir, dalam suluk, kita guna sedap memandang ketuhanan dia. Ahadiyah Allah Ta'ala dipandang dalam tiap-tiap zarratul mawjudat. Ya, kita pandang pokok nampak ahadiyah Tuhan, pandang laut nampak ahadiyah, ya, ketunggalan Allah Ta'ala dalam mentadbir, ya. Jadi seolah semua makhluk, langit, bumi, gunung, ganang, laut, darat, semua berkata apa? Allahumma wujud yattasid biwahdaniyah. Lau lam yakun kazalik lam yujad syai'un minal awalim. Ya, setelah pokok semua dia bercakap, juga dia panggil apa? Lisanul hal. Allah mawjud, Allah Ta'ala ada, bersifat dengan segala sifat ketuhanan, bersifat dengan wahdaniyah, tunggal. Lau lam yakun kazalik, kalau tidak demikian, satu benda pun takkan ada. Satu benda pun takkan ada. Sebab kalau dia tidak tunggal, berbilang, bila berbilang, batal makna ketuhanan. Bila batal makna ketuhanan, mana mungkin boleh mengeluarkan daripada tak ada kepada ijad, mengeluarkan min haizil adam ila haizil wujud, daripada tak ada kepada ada, tak boleh, melainkan martabat dia mesti ada martabat ketuhanan, ya, yang boleh mengeluarkan dari tak ada menentu hakiki ila zat yang bersifat ketuhanan, ya. Sebab kita tak ada sifat ketuhanan makhluk, mana kita boleh menentu? Tuan-tuan boleh menentu pada hakikat. Siapa nak susah? Tak nak, tapi kenapa susah? Sakit siapa nak? Seorang tak nak sakit, tapi kenapa sakit? Ya. Kalau kita boleh menentu, hei sakit, kau jangan datang. Aku tidak mau kau dalam hidupku. Boleh. Kejapkan demam seminggu kan. Doktor pakar aku mati kan. Ya. Boleh kalau boleh menentu. Kalau kita boleh menentu pada hakikat, tak ada orang susah. Siapa nak susah? Tak ada orang ada problem.
Tapi semua dibalut dengan berbagai problem. Yang ni tak lepas, yang ni pula datang. Yang ni selesai, yang ni pula timbul, macam-macam. Itu menandakan cukup. Ya, seorang waliullah kata, aku kenal Tuhan dengan 2 perkara je. Yang aku nak tak dapat, yang aku tak nak aku kena tanggung. Dah aku tahulah ada kuasa besar di sana. Ya, yang kita nak tak dapat, adalah. Siapa yang blok? Dia lah, Al-Mani' nama dia. Ya. Artinya zat yang maha suci. Suci apa? Minal naqais. Batu besar kalimah ni, kalimatani khafifatani 'alal lisan, sakilatani 'alal mizan. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Besar tu. 2 kalimah ringan kat lidah, tak payah nak subhanallah bihamdi, subhanallah azim, sekejap je. Tapi berat, mizan berat sebab makna dia besar. Ya, subhanallah ay usabbihu, subhanallah maf'ul mutlaq bil mahzuf, takdir usabbihu subhana, aku mensucikan Allah Ta'ala, ya, dengan kesucian yang sungguh. Suci mana? Suci daripada segala kekurangan. Bukan kita suci Tuhan jadi suci, tak. Mana kita menterjemahkan etikad, kita pegang Allah Ta'ala maha suci, kita menafikan segala naqais, segala kekurangan di Tuhan. Itu besar tu. Betul, kalimat tu ringan tapi makna dia besar di sisi Allah Ta'ala. Makna kita mensucikan Allah Ta'ala daripada takdis, daripada segala kekurangan. Zat yang maha suci lagi wajib, wujudnya adalah wajib. Ya, ini wajib akal begini. Wajib syar'i, ya. Kalau wajib syar'i, mengiktikad wajib syar'i. Dengan mana? Ma yusabu ala fi'li wa yu'aqabu ala tarki. Barang diberi pahala bila kita buat, dan berdosa kalau kita tinggal. Di sini makna sini tidak. Makna sini akal menghukumkan. Dengan wajib mana? Ma la yutasawwaru fil aqli adamuhu ay intifa'uhu. Akal tak terima. Kalau kata tak ada Tuhan, akal tak terima. Mana akal kita mesti terima kewujudan dia. Dalil terpampang semua depan. Ya, maujudat yang ada ni adalah kesan, dipanggil asar, kesan daripada kejadian yang dicipta oleh Allah Ta'ala. Dan bersifat ia dengan sekalian sifat kamalat. Masya Allah, Allah Ta'ala bersifat dengan wujud yang hakiki, kemudian sifat dia semua sifat kamalat, semua sifat kesempurnaan. Kalau dari perjalanan sufiah, perjalanan golongan arifina billah, ya, kenapa kamu tak jatuhkan hati pada benda yang sempurna? Hati manusia, dia akan jatuh hati, jatuh cinta, jatuh seronok, jatuh mesra kepada benda yang hebat ke benda yang tak hebat, benda yang cantik ke benda yang huduh, benda mahal ke benda murah. Sekarang segala kesempurnaan dia, segala kekurangan makhluk. Tapi kenapa kita jatuh hati dekat makhluk, tak jatuh hati kat dia? Itu menandakan pandangan kita tersamar, hijab banyak. Hijab-hijab yang menyebabkan pandangan rohani kita tak bertepat. Ya, seolah-olah kita waham. Dia kata maqadaka syai'un mislu waham. Ibn Atta kata tidak ada satu benda yang terlebih kuat menarik manusia waham, perasan, tak ada hakikat. Ya. Ini bahaya perasan. Apa perasan ni? 2 perkara. Dia perasan tak ada hakikat tu. Dia rasa-rasa seolah makhluk ni boleh menentu, memberi, seolah makhluk boleh menyekat dan menghalang. Mani' huwa Allah, yang menyekat yang tak ada. Al-Mu'ti, yang memberi huwa Allah, azali dah siap. Tapi oleh kerana kelalaian menyebabkan dia terhijab. Sebab tu zikir penting. Zikir kita top up Allah, 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 Allah. Disebut Allah, mana zat yang bersifat dengan segala kesempurnaan. Kita akan nampak segala-gala milik dia, dia yang mengurus, dia mentadbir. Sebab zikir tu aziklahu nurun, hati tu akan terang, akan terang, akan terang. Berlainan bila tak zikir, ghaflah, lalai. Bila lalai, zulmah. Lalai itu panggil zulmah, kegelapan. Makin hati jauh, jauh, jauh. Dah tak nampak Tuhan, akhirnya pum, dia nampak dia pula. Mula dia rasa macam dia hebat, mula dia rasa macam dia handal, akhir lagi teruk dia mengaku Tuhan. Habis tu bos. Itu Fir'aun, ana rabbukumul a'la. Habis tak? Babas tu cukup. Ya, itu bahayanya kelalaian. Sebab kita jangan lalai sentiasa qalbi itu dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya lebih terang. Allah, Allah. Ya, kalau kita tengok sini pengajian tauhid am ni. Kalau kitab kedua tu tauhid khas kan. Tauhid am ni membina akidah. Tauhid khas tu membina mukasyafah.
Mengenal Tuhan bil mukasyafatul qalbi, yang terbuka dalam. Yang ni membina akidah, pegangan, supaya membezakan kita dengan orang-orang yang tidak ada akidah yang sebenar di kalangan musyrikin. Kita ialah golongan muwahhid, orang yang mengesahkan Allah Ta'ala. Tapi jangan pegang aja. Banyak orang kadang sampai mati dibincang akidah je. Akidah basic dan pegangan. Dan dia beli burger, dia pegang. Orang tanya, anda tak makan tak? Anda nak pegang. Ini pelik kau ni. Ini spesies mana kau ni? Kau beli, kau pegang. Beli buah durian mahal musang king. Yang anda tak makan tak? Saya nak pegang ni. Dia macam ni. Orang beli nak makan, nak rasa. Lepas pegang, memegang baru merasa. Memegang kewujudan Allah mawujud. Rasakan wujud Tuhan di setiap perjalanan hidup kita. Ya. Kita berjalan terasa tak Tuhan melihat. Kita berjalan terasa tak af'al Tuhan kata diri kita. Yang Quran sebut, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Tuhan yang menjadikan kamu dan ma masdariyat, segala perbuatan kamu. Perbuatan kita berjalan, duduk, diam, melihat, ya, mendengar, bercakap, semua af'al Tuhan. Rasa tak? Tu. Rasa dia, kalau dia rasa baru dia pergi pada ke afdalul iman. Afdalul iman an ta'lamallaha haitsu ma kunta. Iman paling hebat ialah kau sedar akan Allah di mana saja kamu berada. Ya, itu yang kita nak nampak dengan zikir kan. Sebab dia akan terang, cermin tu bila selalu dilap. Tapi kalau cermin tu kita tak lap, dia percik pula dengan lumpur, dengan apa lagi gelap kan ni. Sayang, cermin tu boleh menangkap tapi kita tak uruskan dia. Ya, jadi dia tak dapat fungsi yang sebenarnya. Qalbi kita, roh insan dia boleh menangkap, dan dia dah pernah menangkap dulu alam zarri. Alasmi rabbikum qalu bala. Dia dah pernah makrifat Tuhan. Tapi oleh kerana dua antara dunia, Tuhan uji dengan macam-macam ujian dunia, syaitan, nafsu, akhir dia pun jauh-jauh. Dia nak dekat balik. Itu proses rasul-rasul, nabi-nabi datang nak mendekatkan balik, nak membetulkan balik apa yang tersilap, yang jauh nak didekatkan, yang gelap nak diterangkan balik. Itu. Dan makna inilah yang diamalkan ketika menyebut la ilaha illallah. Afdhalul zik la ilaha illallah. Ya, afdal zikir, ya, dengan lisan kita ialah kalimah la ilaha illallah. Adapun zikir Allah Allah tu dalam mula. Ya. Kulillah, kul kata ulim Allah, summa zarhum bi khawdihim yal'abun. Ya, itu secara umumnya, wazkuri isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Semua nas Quran ada. Wazkuri isma rabbik, sebut, ingat oleh kamu akan nama Tuhanmu. Siapa nama Tuhan kita? Ismu zat huwallah. Kuna wata tinggalkan makna situ dalam bermain-main. Maksud dalam nak fokuskan rohani kita, jangan ada gangguan ingatan lain. Fokus betul. Tabattul. Ya. Tabattal ilaihi tabtila. Pada segala energi yang besar-besar dan pada sekalian masa, kerana mudah menghadirkan dia sebab tersimpan, mana ada ikhtisar, tatkala menyebut kalimah itu lagi pula terkandung di dalamnya, ya, barang yang terkandung pada la mustagnan, mana tidak ada yang kaya daripada yang wajib dan mustahil dan yang harus semua masuk. Ya, jadi maknanya masuk dalam kalimah la ilaha illallah, masuk apa yang kita bahas tu ialah 20 sifat yang wajib, 20 sifat yang mustahil masuk wajib secara subut, secara maujud. Yang mustahil masuk dengan mana ternafi, ya, dan harus. Ya, itulah sifat Allah Ta'ala dengan segala sifat yang tersebut tadi dipaham dia dalam makna kalimah la ilaha illallah. Ya, sebab begitu tiada Tuhan ni kita faham dah. Tiada zat yang bersifat dengan terkaya dari yang lain, maka situ ulama pecahkan pula masuk 11 sifat di situ. Ya, dipanggil istigna ila angkul semua. Waktikal kullu ma'ada ilaih pun masuk 9 sifat. Jadi masuk dengan cara dimniyah, cara terkandung. Ya, Tuhan sebut kuih bahulu, nampak tak? Itu perasan tak? Apa dalam tu ada? Tepung ada, telur ada. Bukan sebut orang nak ingat tepung telur tu, pensan dia kata la ilaha illallah wujud jilam bakak tu, tombang tu. Masuk dengan makna apa? Dimniyah, terkandung. Sab yang kita faham. Ya, makna ketuhanan uluhiyah ada di dalam tu. Sebab tu disuruh oleh baginda SAW, jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Tajdid, maintain iman kamu tu, perbaharui, suntik sentiasa dengan membanyakkan kalimah la ilaha illallah. Itu satu kalimah yang besar menunjuk kepada ketauhidan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ketahui olehmu hai talib ila akhir wallahu a'lam.